Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, perbahasan di Dewan Rakyat menjadi panas dan sangat hebat. Ini apabila beberapa perkara dibincangkan. Paling mendapat perhatian ialah soal Anwar Ibrahim menolak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun berjanji beliau menolak gaji Perdana Menteri dan hanya akan mengambil gaji tersebut sekiranya ekonomi Malaysia sudah kukuh 100%. Perkara itu membuatkan pembangkang menjadi bengang. Pembangkang habis idea, habis isu nak memainkan apa lagi. Sehingga mereka mula menjadikan isu Anwar Ibrahim itu menjadi bahan pula. Tapi netizen kata, lebih mulia dia tak ambil gaji daripada makan gaji buta saja. Nak bagi tahu jangan ada pula orang yang terasa. Saudara-saudara sekalian, tindakan Anwar Ibrahim menolak untuk tidak mengambil gaji dianggap lebih mulia oleh netizen berbanding daripada terima gaji tapi tak kerja apa-apa ataupun terima gaji tapi kerjanya tak setimpal dengan gaji yang diterima. Ini netizen mengingatkan kepada kita semua insiden di mana ada beberapa pemimpin yang pernah jadi menteri dianggap netizen, dicop oleh netizen sebagai orang yang makan gaji buta. Jadi netizen kata lebih mulia dia tak ambil gaji daripada makan gaji buta sajalah. Nak bagi tahu, harap-harap tak adalah orang yang terasa, kata beliau. Tidak dinamakan siapakah orang yang dimaksudkan mengambil makan gaji buta ini, tetapi disangka atau dirasakan netizen sudah tahu siapa orangnya. Yang lebih pelik lagi, yang lebih memelikkan kita semua, netizen semua, ialah tindakan pembangkang cuba berdebat tentang isu ambil gaji dan tak ambil gaji oleh Anwar Ibrahim. Tak ambil gaji pun dijadikan isu di Dewan Rakyat. Yang ambil gaji tak datang Dewan pula, senyap saja tak dicakap-cakap, kata netizen. Itulah dasar pembangkang betul lah, kata netizen. Saudara, dapatkah anda membayangkan orang tak ambil gaji jadi bahan pula di parlimen, tapi orang yang ambil gaji tapi tak hadir parlimen, itu lebih seru, itu lebih teruk. Tapi pembangkang tak sedar pula, dasar pembangkang betul lah, kata netizen. Kita juga digemparkan oleh satu lagi laporan apabila Ketua Pemuda PAS berjaya menyindir timbalan presiden sendiri, timbalan presiden parti dia sendiri dalam isu menghapuskan utang PT-PTN. Sehingga ada netizen kata, apalagi PAS pecatlah Ketua Pemuda PAS ni kerana memulakan dan memalukan timbalan presiden sendiri, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, gaji minimum RM1,700 juga menjadi bahan yang cuba nak dipermainkan oleh pembangkang. Tapi apa yang netizen nampak ialah apabila gaji minimum ditingkatkan kepada RM1,700, ada orang bising. Tak bagi pun salah, bagi pun salah. Itulah yang disebut oleh netizen. Tak bagi pun salah, bagi pun salah. Dibagi kenaikan pun salah, tak bagi kenaikan pun salah. Inilah kata mereka. Kita ni hidup di zaman yang pembangkangnya berkelakuan tak tentu hala. Marah gaji tak naik, tapi bila gaji dah naik pun marah juga. Ada saja yang tak kena dengan mata pandangan para pembangkang ini. Melucukan, memang melucukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini menggemparkan kita semua. Apabila perbahasan di Dewan Rakyat menjadi kecoh, gara-gara kesilapan Ketua Pemuda UMNO sendiri. Manakan tidak, dia cuba nak memburuk-burukkan kerajaan, dia cuba nak menyindir kerajaan, dia cuba nak memburuk-burukkan bajet 2025 yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi rupa-rupanya beliau tidak tanpa sengaja. Beliau tanpa sengaja telah pun memalukan timbalan Presiden PAS sendiri. Manakan tidak, beliau cakap tak tengok kiri kanan. Sampai di media sosial kata, itulah lain kali bila cakap tengok kiri kanan dulu, tengok depan belakang dulu, buat dulu analisis, buat dulu fact check ataupun buat dulu cek fakta. Jangan sampai terkena di batang hidung sendiri. Cuba malukan orang, sendiri pula yang kena. Kata pepatah, meludah ke langit, kena pula di muka sendiri. Cuba nak membaling orang batu, kena di muka sendiri. Hari ini apa yang terjadi memang betul-betul memalukan. Bayangkan sajalah, Ketua Pemuda PAS ini cuba nak mencari isu, cuba nak mengaitkan belanjawan 2025 dengan PTPTN. Beliau cuba mengorek kononnya kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan Anwar Ibrahim ini pernah berjanji menghapuskan PTPTN. Tapi apa yang cuba beliau nyatakan itu terkenalah pula kepada timbalan Presiden PAS sendiri. Ketua Pemuda PAS tidak buat fact check ataupun pemeriksaan fakta, sehingga tanpa sengaja telah pun menyindir pimpinan sendiri isu hapus hutang PTPTN. Aduh, inilah ramai yang mula cakap, biasalah, begitulah pemimpin PAS, kata mereka. Cakap dulu baru fikir, kata mereka. Dah banyak kali dah kena. Ada yang cakap dulu, main lepas saja sudah disaman fitnah, sampai ke mahkamah baru minta maaf, minta ampun kerana baru sedar yang itu adalah kekilafan. Jadi itulah, lain kali, kata netizen, menasihati pemimpin-pemimpin PAS, juga Perikatan Nasional, supaya tengok-tengok kiri kanan, jangan main lepas saja. Bahkan semua ahli politik sepatutnya jadi begitu, bukan saja pembangkang, tapi termasuk juga kerajaan. Mereka harus berfikir dulu sebelum bercakap. Jangan cakap dulu baru fikir. Jangan-jangan nanti semuanya akan terkena di batang hidung sendiri. Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, didakwa tidak membuat simakan fakta apabila menyindir kerajaan berhubung janji penghapusan hutang peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Klip video ahli Parlimen Alostar itu berucap di Dewan Rakyat sambil meniru mimik ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjanjikan minyak turun tersebar di media sosial. Dia masuk universiti, dia kena bayar PTPTN. Sedangkan ada yang berjanji kalau hari ini kita menang, kita akan hapus PTPTN, saudara-saudara, kata Afnan. Namun sindiran itu dianggap seperti makan diri kerana pada pilihan raya umum ke-14, pimpinan PAS sebenarnya telah menjanjikan hutang PTPTN dihapuskan. Ucapan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika menjanjikan perkara itu turut tular kembali. Pakatan Harapan janji tangguh dulu bayar PTPTN bila gaji RM4,000 ke atas baru bayar. PAS pula, kita akan hapuskan semua hutang PTPTN. Pasal apa? Pasal memang rakyat berhak mendapatkan pendidikan percuma, kata Tuan Ibrahim dalam satu video lama sebelum PRU 14. Pakatan Harapan PH tidak pernah berjanji untuk menghapuskan keseluruhan hutang peminjam. Manifesto PH berkaitan PTPTN ketika PRU 14 adalah
penangguhan bayaran sehingga peminjam memiliki gaji RM4.000. Selain itu, Pakatan Harapan berjanji untuk melaksanakan program pemansuhan hutang bersasar khas kepada golongan miskin dan isi rumah B40. Sementara itu, Harapan Daily menemui poster yang dimuat naik PAS Pusat di Facebook pada tahun 2018. Poster itu tertera, manifesto janji PAS untuk melupuskan hutang peminjam PT-PTN, terutama kepada mereka yang sudah disenarai hitam oleh perbadanan itu. PAS akan melupuskan hutang peminjam-peminjam PT-PTN sedia ada untuk meringankan beban anak muda sebagai satu inisiatif permulaan ke arah pendidikan percuma. Demikian menurut janji dalam manifesto parti itu. Namun sehingga kini, pemimpin PAS banyak memainkan isu janji PT-PTN ini dengan menuding kepada Pakatan Harapan. Itulah sebabnya ramai yang sedang menuntut kembali kepada PAS. Apa pendapat Anda tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.